Pinjaman yang saya pinjam pun memang kecil. Sekadar saya kalkulate untuk cukup-cukup saja untuk berniaga waktu tu. Sampai kan hari pertama saya berniaga, saya hanya ada RM13 saja waktu tu dalam poket. Hari pertama saya berniaga waktu tu. Masa tu saya kerja dekat kedai, boleh dapat satu hari 50 sen, 30 sen. Itu saya sering ingat, boleh dapat makan kenyang, dapat duit. Ada seronok sikit lah. Itu saya nak belajar pun tak minat. Saya pun sudah fikir nak berniaga. Menu kari kepala ikan cukup sinonim dengan masyarakat kaum India. Hidangan yang berasal dari kacukan etnik India dan Cina ini dihidang bersama sayuran seperti bendi dan terung. Minggu ini, Jurnal Resepi berkongsi kisah pemilik dua restoran hebat yang menawarkan menu kari kepala ikan. Nama saya Ahmad Tarmizi bin Khalid, berasal dari Fedah Bukit Payang, Teriang Pahang. Saya pemilik Diwaris Resepi untuk tarik pelanggan. Yang pelanggan datang sini kari kepala ikan. Itu yang kita orang ketengahkan daripada permulaan perniagaan kami dulu. Dekat sini memang kebanyakannya memang datang disebabkan kari. Daripada dulu lagi memang kari. Diorang kalau tak makan kari kepala ikan pun dia akan cari kuah kari kepala ikan. Memang kari lah. Itu memang menu killer yang kita orang perkenalkan dari permulaan perniagaan. Dapat nama Diwaris ni, resepi yang kami ada dalam kedai ni, boleh katakan kesemua resepi itu dari kedua ibu saya dan ibu mertua saya. Jadi saya letakkan Diwaris Resepi, bermaksud resepi yang diwarisi. Istimewa kari kepala ikan kami ni dia lebih kepada kemelayuan. Tapi ramai juga yang tanya saya, ni kari belah mana? Saya pun tak tahu nak cakap belah mana, kan? Kari kepala ikan tu kita orang memang daripada keluarga, tapi kita orang olah. Lepas tu kari kepala ikan kami ni pelanggan semua mampu makan. Kita orang ada kepala kerapu, ada hari-hari ada serendah RM15 pun ada. Kita orang dapatkan mana yang nak cuba kan. Sampai sekarang lah kita orang tetap kekal dengan harga lama, sama je. Selain daripada kari kepala ikan, kita ada menyediakan kari kambing, kari daging, pajeri nenas. Okey, yang saya sebutkan ni adalah menu-menu yang sentiasa sold out lah dalam masa yang sungguh cepat. Kami memperkenalkan menu lontong, lepas tu lala masak lemak cili padi. Itulah menu-menu yang customer baru tahu. Dan alhamdulillah penerimaan mereka juga menggalakkan. Saya seorang juru teknikal, asal dia juru teknikal. Pada satu tahap tu waktu tu saya kehilangan pekerjaan, saya balik ke kampung, ke Teriang Pahang. Di situ lah saya bermula. Saya duduk kampung, saya pergi cakap dengan mak saya nak buat kuih. Mak saya pun mula-mula dia orang gelakkan saya. Memang dia orang gelakkan saya. Dia orang macam tak percaya. Tapi saya berkeras waktu tu. Saya berkeras. Saya cakap saya nak buat juga. Saya belajar dengan mak saya. Saya buat kuih, bangun pukul 5 pagi sampai pukul 9 malam. Saya cuba benda yang baru waktu tu. Saya buat kuih loyang, kuih bangkit. Dan sampai satu tahap dia jadi,
adik saya yang dengan saya, dialah yang banyak bantu saya. Pasal saya ni tak pandai nak jual-jual online. Saya cuma tahu berniaga face to face. Dialah banyak kenalkan sampai banyak artis yang saya sendiri pun terkejut. Saya pun tak sangka Siti Nurhaliza, Maria Tunku Sabri, Zain Azin, ramai. Dan waktu tu kita orang letakkan nama projek Kuih Bangkit, projek Kuih Klasik Opah. Sebenarnya projek tu untuk membantu adik saya sebenarnya. Waktu tu saya pun tengah lost. Adik saya pun memerlukan kewangan. Jadi kita orang buat kuih untuk dia sambung master waktu tu. Jadi alhamdulillah dengan usaha kita orang dia dapat slam pumping lah. Tapi benda tu terhentilah disebabkan untuk pasaran lebih besar saya perlukan modal yang besar waktu tu. Saya memang tak mampu waktu tu. Saya buat keputusan lepas tu saya pun fikir-fikir dengan orang rumah saya kita kena terus berniaga kan. Kita orang datanglah sini jual kuih onde-onde. Kita menumpang saja di kedai orang, kita orang jual. Kita orang tukar, kita orang cuba onde-onde. Pasal rumah saya dia pandai buat onde-onde. Kita lihat jualan kuih ada yang habis, ada yang tak habis. Tapi onde-onde tu selalu habis. Di situ saya buat lebih. Lebih lagi sampai pada satu hari tu lebih sampai 400 biji. Ada satu hari tu banyaklah, terlalu banyak kan. Lepas tu dapat peluang. Kedai tu pemilik dia menyewa dapat kedai lain. So tapak tu kosong, kami diberi peluang lah untuk berniaga di situ. Untuk buka satu kedai makan bukan setakat ribu-ribu je, berpuluh ribu kita kena standby kan. Jadi di situ simpanan kami terhad. Saya sampai menemui jalan buntu dan saya beri idea kepada suami saya. Saya rasa mungkin idea yang tak betul lah tu untuk minyak alung. So saya cari arwah abah saya lah. Dia lah banyak bantu saya. Dia bagi pinjam dekat saya dan juga mak mertua saya. Pinjaman yang saya pinjam pun memang kecil. Sekadar saya kalkulate untuk cukup-cukup saja untuk berniaga waktu tu. Sampaikan hari pertama saya berniaga, saya dah beli semua sekali dengan menu-menu. Saya hanya ada RM13 saja waktu tu dalam poket hari pertama saya berniaga waktu tu. Kami ni tidak ada pengalaman berniaga. Dari di situ kami mengambil ilmu orang tua kami. Contoh kalau beli pasar kan, jangan pergi pasar yang awal pagi, pergi yang subuh, tengah malam. Di situ bahan-bahan tu lebih murah. Dari di situ kami belajarlah. Saya pula waktu tu anak saya masih kecil. Saya tak tahu pasal pasar borong. Sampaikan saya pukul 2 pagi, saya dah duduk kat pasar borong bawa anak kecil tidur dalam kereta. Anak saya tu memang boleh katakan dia sebahagian dari perniagaan saya lah. Sebab waktu saya mula naik, anak saya dan isteri saya, tiga-tiga ni memang saya bawa. Waktu tu memang struggle lah, memang sangat-sangat struggle. Bagi pasangan suami isteri, Ahmad Tarmizi dan Akmal Zulaila tidak pernah menyangka menu kari kepala ikan yang diperkenalkan mendapat sambutan luar jangkaan. Waktu permulaan kita orang berniaga, tak ada kepala ikan. Kita orang hanya jual lauk-lauk campur, lauk-lauk biasa. Yang lauk pun tak banyak waktu ketika tu. Tercetusnya kari kepala ikan ni mak mertua saya lah. Mak mertua saya ni memang dia orang yang paling banyak kritik saya lah. Dengan isteri saya. Dia banyak kritik. Dia lah yang bagi idea. Dia kata buat kari kepala ikan. Pasal dia tahu orang rumah saya pun tahu buat kari. Tapi kepala ikan belum pernah buat. Dia cuba buat waktu tu. Tapi permulaan memang banyaklah yang tak jadi. Kepala tak cukup masak. Terlebih masak sampai hancur. Pada permulaan memang diorang tak boleh menerima lagi lah. Diorang masih macam, yelah untuk mengeluarkan makan kepala ikan ni ada harga dia sikit kan. Jadi diorang macam tak berani nak makan, takut tak sedap ke, itu saya tak pastilah. Tapi kita orang
sentiasa cuba bagi perkenal dekat pelanggan, bagi diorang rasa kuah, bagi diorang rasa dulu. So, selepas 3 bulan, barulah penerimaan tu semakin hari semakin meningkat. Kita terima feedback yang baik. Customer terus datang. Makin lama makin bertambah. Makin lama makin bertambah. Daripada satu beg beras hingga kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh beg beras dalam satu hari. Macam shock Keenakan kari kepala ikan di restoran ini turut menggamit kehadiran beberapa artis popular tanah air. Waktu tu saya dah dapat, okey, ini menu yang kita kena kekalkan dekat kedai ni. Rasa, kualiti, cara servis dekat pelanggan kita kekalkan sebab customer happy waktu tu. Beras kalau ada 30 kilo tak boleh berniaga waktu tu. Kalau kepala ikan setakat ada belah-belah ketul, tutup kedai je waktu tu. Saya perlukan kepala ikan yang banyak satu hari. Beras sekurang-kurangnya saya perlukan 60 ke 70 kilo untuk makan pagi dengan tengah hari saja. Dalam sambutan yang begitu ramai, meja dah habis, dah tak ada meja. Kursi pun dah habis. Tapi ada tembok-tembok di tepi kedai kami lah. Ya. Customer ambil pinggan, ambil nasi, ambil air, pergi duduk dekat tepi-tepi kaki lima. Tepi jalan kaki lima. Memang tersentuh perasaan masa tu. Rasa, ya Allah, kita nak lakukan yang terbaik. Kita nak beri sesuatu yang terbaik untuk customer kami. Servis yang terbaik. Tapi kami tak mampu sampai kami terpaksa buka di tembok tepi jalan, meja. Saya ingat lagi waktu tu, saya ingat hari Jumaat, selepas balik sembahyang Jumaat, saya ingat lagi. Betul-betul kedai saya tinggal sayur kobis, kuah kari, telur. Tapi waktu tu orang queue sangat ramai. Dia punya queue tu memang melebihi 2-30 orang. Dia queue. Saya pun saya tak tahu kenapa. Pada saya, Allah lah nak bagi kita rezeki. Kan? Itu je. Itu satu perkara yang sungguh menggembirakan lah. Rasanya penjagaan tu sesuatu yang alhamdulillah dan boleh menjadi satu pendapatan yang baik untuk sesiapa yang nak menceburi lah kan. Tapi dengan syarat nama itu kita kena betul. Tampak mudah, namun hanya yang melaluinya tahu cabaran dan dugaan yang terpaksa ditempuh dalam perniagaan. Yang paling susah yang bagi saya struggle, betul-betul struggle apabila kita nak memulakan perniagaan dengan pengetahuan yang zero. Tak ada pengetahuan, tak pernah buka restoran ke apa-apa. Di situ cabarannya kita terpaksa bersengkang mata untuk pastikan apa yang kita nak tercapai. Tidur, waktu makan memang serabut lah dikatakan. Memang sukarlah, waktu permulaan sangat sukarlah. Dengan tak ada pengalaman, nasi tak sempat masak. Customer dah beratur panjang, rupa-rupanya nasi beras dah habis. Kita pun tak sedar, kita tak tahu. Waktu tu orang dah mula agak ramai. Waktu tu pekerja pun, saya pun tak tahu macam mana nak urus pekerja lagi waktu tu. Saya tak tahu dia ni nak kena buat macam ni. Kita orang pernah satu hari tu kita orang reda. Kedai waktu tu penuh orang, nasi tak ada. Terus kosong kedai. Waktu tu saya rasa macam sedih lah. Macam diorang ni datang balik ke nanti. Pasal diorang dah kecewa macam tu kan. Macam tahu macam tu, kedai penuh orang, tiba-tiba kosong je. Diorang tak ada nasi, tak ada apa. Lauk ada. Saya memang tak berapa tahu lah. Saya berniaga kedai makan ni dengan sebenarnya berani lah. Dan berani je. Saya rasa saya dengan orang rumah saya berpegang, selalu saya gunakan perkataan ikut arus.
Setiap apa yang Allah tujukan kat kita tu, perkara tu perkara yang baik, kita kena buat. Kita buat, kata kan. Cabaran yang paling teruk PKP lah. Waktu PKP memang waktu yang sangat sukar lah pada kami. Boleh dikatakan setiap hari mengalami kerugian lah, yang berbulan-bulan, yang memang saya sendiri pun memang lama tanpa gaji. Pekerja sanggup dipotong gaji untuk bantu saya. Saya memang hargai lah pekerja-pekerja saya. Diorang sanggup berkorban. Yang saya risaukan waktu tu, saya tak mampu bertahan. Itu yang paling saya risau waktu tu. Pasal kalau saya tak mampu bertahan, macam mana nasib pekerja-pekerja saya waktu tu. Bayangkan ya, masa first total lockdown, masa tu semua tutup. Hanya boleh keluar rumah seorang ketua keluarga untuk mencari makanan. Betul ya, masa first lockdown. Dia akan keluar pergi beli barang-barang dapur untuk pekerja, kegunaan untuk seminggu. Begitu yang dia lakukan. Setiap minggu dia akan serahkan 200 kepada setiap pekerja dan juga memastikan periuk dapur mereka berasap, makanan untuk seminggu disediakan. Itu bagi saya sesuatu yang tak semua orang akan lakukan. Jadi saya alhamdulillah ada simpanan, saya keluarkan untuk tampung perniagaan saya sampai ke hari inilah. Semasa kita mendapat keuntungan tu, di masa itulah kita kena beringat. Jangan boros. Simpanan perlu ada. Apabila Allah tengah memberi kita rezeki kan, kita tak tahu apa yang akan berlaku di masa hadapan. Sebenarnya seronok tau kerja suami isteri ni. Banyak penjagaan yang suami isteri lakukan bersama kan. Macam saya juga. Ini saya cerita bagi bahagian saya lah, personal daripada diri saya kan. Saya seronok bekerja dengan dia. Tak ada cabaran. Memang ada cabaran. Cabaran tu apabila kita berbincang. Apabila kami berbincang, kami bukan suami isteri. Profesional kan. Sebagai rakan kongsi. Dia akan melahirkan apa yang dia rasa, pandangan dia. Kami banyak juga bergaduh. Banyak bergaduh dengan isteri. Yang dia suka, saya tak suka, kan? Yalah, kita biasa masak okey, sedap. Tapi kita masak untuk kita makan, dia kuantiti yang sikit, kan? Bila kita kedai ni, dia banyak, dia dah jadi lain. Saya reject lah makanan tu. Sebab dia memang makanan tu, bila saya makan, dia memang tak boleh dijual. Pada saya, tak boleh dijual. Pasal tegak saya tak sedap. Saya rasa tak sedap. Jadi saya rasa saya tak perlu berselindung dengan dia. Dan dia pun tak perlu bersindung dengan saya seperti rakan kongsi yang tak ada ikatan. Ya? Jadi bagi saya, suami isteri tu lebih baik berniaga bersama lah. Perkara yang saya tak boleh lupakan dalam perniagaan ni, waktu saya susah, orang tu ada, bila saya dapat buka restoran, hari pembukaan saya yang saya harap dia datang, dia tak dapat datang. Dia sakit waktu tu. Sampai hari ni lah, dia pun dah tak ada dah. Sampai hari ni. Saya memang terkilan lah. Bab tu saya terkilan, memang saya terkilan. Arwah abah saya, dia orang yang banyak bantu saya lah. Saya punya plan jangka masa depan, saya ingin dapatkan satu tapak tanah yang saya boleh bina restoran dengan reka bentuk yang saya inginkan. Saya punya target kalau boleh saya nak buat macam food station lah. Boleh katakan tempat tu semua ada dan ramai boleh berniaga dekat situ. Itu plan saya. Itu yang saya nak capai lah untuk masa depan lah.
Menu kari kepala ikan ni memang pada saya dia ada nilai dia untuk saya lah. Sebab dia memang menu yang dia hanya satu sahaja yang boleh menaikkan diwaris ni. Kami tak ada menu lain yang boleh dikatakan gila selain daripada dia. Dia memang ada nilai dia tersendiri untuk saya lah. Yang saya akan jaga, saya akan bawa dia. Walaupun saya pergi ke tempat lain ke apa, saya takkan tinggal lah kari kepala ikan ni. Dan satu lagi, pastikanlah kalau jual kari kepala ikan, pastikan mata ikan ada lah. Kalau mata ikan hilang, nilai kepala ikan tu dah turun. Ada customer dia takkan nak punya. Ada orang dia memang suka makan mata ikan. Kalau orang nak makan isi, lebih baik dia makan badan. Betul kan? Dia makan kepala sebab dia nak lemak-lemak dia, dia nak mata dia, tepi pipi-pipi dia. Jadi benda-benda tu kena jaga lah, jangan sampai hilang. Untuk buat kari kepala ikan ni, kita mesti ada bawang merah, kita mesti ada kena bawang putih, kita mesti kena ada halia, cili giling, rempah kari, daun kari, herba campur, air asam jawa, santan dan air lah untuk dimasak. Untuk kita mulakan masak kari kepala ikan ni, kita tumis dahulu bawang merah, halia, bawang putih. Agak naik bau keruyan, baru kita masukkan daun kari dengan herba campur. Kita masak dia sampai dia betul naik wangi. Baru kita masukkan cili. Kita masukkan cili, ikut tekak, ikut selera masing-masing lah. Kan, rasanya nak pedas boleh pedaskan. Ada orang guna cili serbuk, macam saya guna cili giling. Lepas tu masuklah serbuk kari. Serbuk kari tu kalau boleh kita bancuh sedikit lah dengan air supaya dia memudahkan untuk kita masak dia lah. Selepas dia dah pecah minyak, kita masak dia, tumis serbuk kari tu, dah bau pun dah naik, baru kita masukkan air. Dia dah mendidih, kita masukkan gula, garam, serbuk perasa, waktu yang sama lah sekali. Kita masukkan air asam jawa dan kita masukkan santan. Kita tunggu dia mendidih. Bila dia dah betul-betul mendidih, kita rasa dah cukup rasa yang macam mana kita kendak lah. Yang ada orang nak pedas ke, yang nak masin ke, tu terpulanglah dekat selera masing-masing. Baru kita masukkan kepala ikan. Untuk masak kepala ikan, kita tak boleh masukkan kepala ikan tu ketika kuah dia belum betul-betul mendidih. Jadi kita cukupkan rasa dia semua, kita dah setting ngam, kalau kita dah biasa buat, kita boleh agak kepekatan dia betul-betul mendidih, baru masuk kepala ikan.
Premis ini dikenali dengan nama Restoran Kari Kepala Ikan Kampung Atap, buat ribuan pelanggan tetapnya setiap hari tidak mengira bangsa. Keenakan kari kepala ikan di sini ditambah dengan kesegaran ikan yang dihantar setiap hari menjadi kunci utama kepada kejayaan yang sudah menginjak usia perniagaan 30 tahun. Mendekati susuk tubuh yang hampir di mamah usia ini, Haji Zabarullah Han 70 tahun berkongsi kisah perjalanan restoran miliknya. Keluarga saya dulu ada nasi kandar, jual mi goreng rojak dekat Menzin Negeri, Perak Ipoh. Situlah kita berniaga, bawa pokok. Itu saya punya minat. Masa itu saya kerja dekat kedai, boleh dapat satu hari 50 sen, 30 sen. Itu saya sering ingat, boleh dapat makan kenyang, dapat duit. Ada sono sikit lah. Itu saya nak belajar pun tak minat. Saya pun sudah fikir nak berniaga. Menurutnya, dia memilih untuk berhijrah ke ibu kota kerana membawa diri dari keluarga. Abang ipar saya, dia pukul saya. Sebab dia suruh pencepat ambil piring lepas makan punya. Saya tak fikir ambil. Petang tu dia tanya saya, "Udah ambil piring sana ke?" Saya kata belum. Apa saya tak ambil? Dia kata saya, dia pukul, dia sepak. Habis malam tu saya curi dia punya duit RM16. Duit tabung 50 sen, 50 sen. Saya naik KTM, kereta api Tanah Melayu, saya naik RM6.50 masa tu, malam pukul 12 punya, tahun 74. Itu jam saya tak pernah, kalau tak kenal, siapa tak kenal. Lepas KTM, turun saja, saya tak tahu mana nak pergi. Saya pergi jalan, ada kedai mamah tu, kedai buku. Saya tanya dia, bolehkah dapat kerja? Dia jalan terus saja. Boleh jumpa itu Jalan Ampang, Bilal restoran satu ada, kedai mamak. Dia pergi tanya sana. Saya pun pergi sana. Alhamdulillah, itu manager ada. Dia cakap, "You tahu ke kerja?" Saya cakap tahu. Buat saja 5 minit, 10 minit. Okey, dia suruh sign satu paper. Okey, dia masuk kerja. Tidak semudah yang disangka. Hidup di kota besar memerlukan dia bekerja di beberapa buah restoran bagi menitip pengalaman. Dengan kadar RM5 sehari, dia mula menyewa tapak di sebuah restoran Cina sebelum membuka gerai di bawah pokok di Kampung Atap, Kuala Lumpur. Masa itu 10 tahun saya duduk Taman Konot. Itulah tempat saya jadi college. Tepi kedai itu, saya ambil satu warung. Saya berniaga sana satu hari RM5. Saya buat roti canai, mi goreng, itu jual nasi sikit, macam itulah. Saya masak kepala ikan bagi orang makan. Masa itu saya beli satu kepala ikan RM10 aja. Itu je murah. Masa itu kita bagi makan, dia tak tengok harga. Dia campak duit saja. Sedap makan. Saya dapat macam tu, saya pun dapat idea lah. Jadi kita kena berniaga di satu tempat cari. Kita kerja satu tempat je ada. Kalau saja, kita jadi macam berji punya telaga. Apa pun tak tahu. Situ je kan duduk. Kita lomba sikit. Pergi lain tempat kerja, sana kerja, cari kerja. 88 atau 86 baru saya dapat tempat ini. Mula-mula buka sini warung, saya bawa 600 tahun 88. Dari saya bapak saya dengan 600. Warung lama saya beli RM100 satu kawan. Itu pun tak bayar. Utang sama dia dulu. Saya buka sana. 600 kita beli sikit. Masa depan sini ada geng itu bola-bola punya, badminton punya. Dia orang training semua.
Pagi-pagi sudah datang sini sarapan, makan sampai malam. Meskipun dia nyanyi, menteri-menteri punya, itu pasti kita boleh dapat nama. Kemudian lama-lama sudah berniaga 1 tahun. Habis saya tukar piring. RM8.50 satu piring saya beli. Centeh punya. Sudu saya cari centeh punya. Pakai sana. Orang datang pun dia kata, oh, ni kedai Jaffa ni macam 5-star hotel lah. Dia fikir tengok ni. Dia orang punya fikiran pun sudah lain sikit. Ini ada standard sikit. Saya sudah fikir ini betul kita nak bersih dan kita ada yang kualiti semua yang cantik, mesti ada orang datang. Oh, ZK tu nama saya Zabarullah Khan. Okey. Kalau saya masuk saya punya nama Zabarullah Khan Restoran, orang nak panggil pun susah. Macam kata orang Chinese, dia cepat tak boleh keluar mulut. Zabarullah Khan, dia macam tu. Kalau ZK, bangsa apa pun boleh keluar dia punya ni. Itu saya punya fikir sendiri. Masa sini buka minjam, saya pegang modal 15,000. 92. Itu pun saya belajar sikit. Beli meja sikit, itu sikit. Bila sudah maju, baru kita tambah duit, lagi tak ada pinjam. Ini kita ingat mau pinjam, bank pinjam sana, pinjam sini, pinjam. Nasib kita tak boleh, susah. Macam kita ada satu pokok getah. Kita mau susu getah, kita potong sikit, dia keluar. Potong sikit, keluar. Dari situ juga kita mau keluar. Duit pun macam tu juga. Kita berniaga, dari sini juga kita keluar duit itu, kita mau beli barang, mau beli makan, beli apa. Kalau kita utang sama orang, menu utama kita adalah kari kepala ikan. Okey, kari kepala ikan kita ni dia lain daripada lain sebab kita punya masakan tu rasa dia tak sama dengan, of course lah, tak sama dengan tempat lain sebabkan kita ada rempah yang kita giling sendiri. orang yang pandai makan ikan, kita beli makan ikan kan, satu bagian dia punya rasa satu jenis saja. Kalau makan kepala ikan, 16 jenis boleh rasa itu dalam kepala ikan tu. Pipi dia, mata dia, semua dia berasa lain-lain sikit. 16 rasa ada dalam kepala ikan tu. Itu pasal orang suka makan. Yang pandai makan ikan dia datang, dia rasa. Sampai dalam otak-otak pun dia tarik. Macam tu. Macam tu orang makan, saya tengok pun saya seronok. Selain kepala ikan, kita ada sotong sambal, kemudian kita ada ayam goreng dan juga ayam madu lah. Itu adalah menu utama kita. Selain itu kita ada udang masak sambal, kemudian kita ada kambing kurma dan daging masak rendang dan sebagainya lah. Kari ikan menu yang saya resipi ni buat sendiri. Atau saya pun tengok orang niaga macam mana, kita nak maju macam mana, kita nak bagi kembang kita punya meniaga. Itu saya nak buat kepala ikan. Kalau kita jual nasi lau saja, dia punya kembang itu kurang. Kita cari satu benda yang sedapnya kita cari, buat kepala ikan. Orang datang makan suka. Rembak kari ikan, bawang ada, jintan manis, cili, kunyit, tambah dia, albal, daun kari, tomato, cili kering. Cara untuk memasak kari kepala ikan cukup ringkas. Tumis
bawang yang telah dihiris bersama hal bercampur. Masukkan daun kari dan tumis hingga naik bau. Masukkan serbuk cili dan tomato. Kemudian, masukkan kari yang sudah dibancuh. Masukkan cili api dan cili kering ke dalam kuah. Tutup dan biar sehingga mendidih. Setelah kuah kari tadi menggelegak, masukkan kepala ikan, bendi dan tahu kering. Biarkan seketika sehingga bendi masak dan ianya sedia untuk dihidang. Biarpun melalui pelbagai dugaan dan cabaran, namun itu semua bukan penghalang untuk Haji Zabarullah terus melangkah mendepani masa hadapan. Udah kata 30 tahun niaga. Yang betul-betul susah ini COVID juga dalam 2 tahun. Yang betul susah. Gadai barang ni, gadai barang itu. Sabar banyak. Separuh makan. Tapi Alhamdulillah bekerja punya gaji, saya kasih. Sewa kedai saya bagi. Api air saya bagi. Tapi macam kereta rumah punya kerjaan dia bagi tembok kan. Ini lepas bulan 12 baru ada sakit sikit. Semua mau bayar. Masa saya masuk tu, lepas habis belajar tu, bila saya sambung nak masuk kerja ni, tak rasa sangat sebab restoran tu tengah jalan. Tapi semenjak COVID-19 ni, pandemik COVID-19, memang boleh rasalah dia punya kesusahan sebab bisnes pun dah slow. Bukan kita je, satu Malaysia, satu dunia. Jadi benda tu efek lah semua perniagaan. Kita pun termasuk juga. Daripada tu kita dah belajar. Untuk saya dah belajar pelbagai pengajaran lah. Yang untuk dari segi pengurusan dan juga kos pengendalian dan juga kos operasi lah. Jadi benda tu menjadi pengajaran untuk saya untuk menjadi lebih baik lah daripada sebelum ni. Ayah memang komited dengan perniagaan. So oleh itu ayah akan datang setiap hari lah ke kedai seawal pagi untuk tengok sendiri sebab ayah tak suka duduk rumah lah. Dia memang jenis yang suka datang kedai, sentiasa tengok pelanggan. Saya tak jumpa bini pun boleh. Tak jumpa anak pun boleh. Cucu pun boleh. Tapi saya mau berniaga hari-hari mau tengok. Orang makan, orang kata terima kasih, sedap. Dia kata, itu kita suruh tunjuk. Itu 1,000 masuk macam poket, saya rasa. Tau. Orang kata sedap. Orang tengah makan, dia cari. Mana tu? Okey. Ini dia. Okey. Dia datang. Assalamualaikum. Ya. Encik, kari banyak sedap. Buat sendiri kan? Ya.
Itu kita suruh. Sudah belas saya dari Pahang saya mari. Saya di Serempan saya mari. Di cerita macam tu kita dengar berapa jauh. Memang kedai mama mana-mana pun ada. Sebab apa dia cari kepala ikan jauh-jauh datang? Sebab di mulut dia nak rasa ini sedap. Benda-benda lain cawangan boleh buka. Macam kain ke, jual barang dia, tak ada hal. Makan mi kedai, mesti cawangan dia punya satu tempat saja dia memang boleh maju. Sebab tahu ke ada apa yang silap, ada kotor ke apa ke, semua kita boleh maintain. Kalau 2-3 tempat itu semua kita panggil orang buat. Pakai manager lah itu. Dia kalau tak buat, itu selalu rosak. Dia masak 5 kilo beras, masuk beras, mentah sikit. Kalau kita tak ada sini, kita boleh tahu nasi kalau mentah apa nak buat. Kalau manager tu dia tak tahu. Kalau kita friends saja, itu susah. Kedai makan susah memang. Soalnya kalau anak-anak cucu saya kan nak buat, itu dia punya pandangan dia lah. Dia ada pelajaran tinggi, ada dia punya otak tu lain. Saya tak ada pelajaran. Yang macam ini pun saya hidup, alhamdulillah, syukur sama pada Tuhan. Mau meniaga restoran, kita kena kerja restoran. 3 tahun, 2 tahun, 5 tahun, baru you boleh fikir. Ada 100,000, terus pergi buka kedai restoran, lu mau jadi tauke itu tak boleh. Itu mesti rosaknya. Awak kena buka restoran, awak mau tahu buat teh, bakso pinggan. Kalau pekerja datang, kita tauke tak pandai bakso pinggan, macam mana you mau ajar sama dia? You mau tahu dulu, itu kita kena kerja dulu.